tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya, wassalam Galih, Kimi dan rakan-rakan yang lain. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 10 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Untuk semasa kita masih melihat kepada kekuatan kelemahan untuk US dollar, kelemahan untuk JPY secara besarnya. Minit mesyuarat FOMC tengah malam tadi menunjukkan bahawa kita akan ada Fed yang taper, cuma rangka masa dia menunjukkan market bimbang bahawa dia akan melakukan yang lebih agresif. Tetapi disebabkan oleh data inflasi, data pekerjaan pada minggu lepas, market menjangkakan bahawa ekonomi is ready. Itu basic dia lah untuk Fed mula mengurangkan pembelian aset dia. The thing is, kita akan lihat kepada data PPI sebentar lagi 8.30, di mana pasaran menjangkakan berdasarkan data CPI pada awal minggu ni, market menjangkakan bahawa angka PPI agak sedikit muted. Yang bezanya CPI itu harga pengguna, PPI itu harga pengeluar, harga kilang. In other words lah, simple dia. Jadi pasaran menjangkakan bahawa ekonomi is ready, inflation is terkawal, Fed melakukan tindakan dia dan nampaknya tidak terlalu agresif. Pengurangan sebanyak yang dilihat agak okey. Jadi kita nampak untuk pasaran saham lebih meningkat pada hari ini. Kita nampak untuk JPY adalah antara mata wang yang terlemah selain daripada US dollar. Mak Zatul, komen baik-baik kali. Komen baik-baik. Wassalam. Mak Zatul tak nampak tengah sakit gigi. Mungkin tak tahu. Kita doakan yang baik-baik untuk Zatul. Okey, jadi kita lihat kepada dalam trader 8.30 sebentar lagi kita akan ada ni tak update. Kita akan ada US punya harga pengeluar pada pukul 8.30 sebentar lagi PPI teras ni itu adalah apa yang ada kat sini 8.30. Jadi tak ada banyak berdasarkan apa yang kita dah bincangkan pada sesi petang tadi. Saya masih melukis untuk US 500 indeks ni ke bawah, but don't be surprised that this move ke bawah tidak berlaku. I won't be surprised kalau dia tidak berlaku ke bawah. Saya sedang menunggu kepada pergerakan JPY. Semasa saya tak dapat nak lukis dia ke bawah sebab tak ada yang break high. Maksud saya tak ada setakat ini untuk mana-mana indeks yang break high dekat sini. High yang sama dekat US 30 tak ada lagi high ini. Tak ada lagi yang break high di sini. So kalau ada mana-mana indeks yang break high, saya tak akan lukis ke bawah. Satu lagi kepada pergerakan yen. Sekiranya yen ada pergerakan dekat yen pair ada 1.618, maksudnya pecut dan itu confirmkan dia sebagai satu motif structure extension ke atas. Sekiranya ada yen pair yang buat benda tu, then saya akan mula melukis ke atas. Dan sini adalah 4 dalam primary maksudnya 4 yang ini 4 yang ini habis di sini. Itu maksud saya. Sekarang ni tak ada lagi. So kita masih ada incomplete sequence. Saya lukis dia ke bawah. Apapun semasa dia adalah dalam sideway range. Tak ada lagi yang break, tak ada break ke bawah, tak ada break ke atas. Dia boleh ke atas, boleh ke bawah. Berdasarkan yen pair sekarang, kalau kita cuma ambil yen pair sebagai faktor dia, ini adalah ke atas. Tetapi kita ada berdasarkan teknikal dia, kita ada incomplete untuk, maksudnya pergerakan tak lengkap ke bawah. Jadi saya biarkan dia ke bawah ni. Kalau dia ke bawah ni, kita akan trade. Kalau dia ke atas,
Kalau dia break ke atas 1, 2, 3, 4 dan 5, break high di sini, kita akan cari peluang apabila pullback berlaku. Tu maksud saya. Kira wave guna stokastik. Kira lekuk dekat stokastik. Itu je. Kira lekuk dekat stokastik. Contohnya macam ni Siti. Ni low satu. Stokastik pun ada satu low kan. High kat sini. Sini ada satu high. Satu low. Kira lekuk-lekuk dia. Anda sesuaikan time frame sampai anda nampak stokastik tu match dengan price. Maksudnya dia nampak lah kalau tak anda pergi kepada mana-mana time frame. Contoh, anda pergi kepada M15 kan. Kalau anda nampak, okey. Kira dia. Lekuk bawah, lekuk atas, lekuk bawah, lekuk atas. Itu cara dia. Kalau tak nampak, ada tukar-tukar time frame dia sampai anda nampak lekuk dia adalah selari. Itu je sebenarnya. Sampai dia selari. Okey. Itu so setakat ini saya masih lukis indeks ke bawah. Pergerakan ini tak perlu berlaku. Kalau dia break ke atas, then kita ada continuation trend. Pullback kita trade. Kalau dia ke bawah, kita akan trade daripada sini. Setakat ini saya tak lukis ke atas lagi ya. Saya cuma tukar color saja. Ini cuma tukar color. Ini tukar color yang ini kepada color merah. Mana pergi? Okey, tukar dia kepada color merah. Kita dah habis that move. Dan ini menjadi minor. Dan kita punya kita punya Y ni kat sini. Itu saja. Dan kat atas. Dah habis movement tu. Maksudnya kita trunket. Okey. Kalau dia buat pergerakan itu. Setakat ini tak ada. Jadi saya biarkan sampailah chart tu menunjukkan pergerakan berkenaan. Apa pun anda tak trade kat situ. Dia tak ada apa-apa kat situ. Masih sideways. Cat JPY. Okey, itu adalah untuk indeks US 100 pun sama. US 100 ingat dia leading yang jatuh dahulu. So break X ni tak ada apa-apa. Kalau dia break X, break high kat sini, saya akan mula mengira dia punya lekuk. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4 dan 5, then saya akan lukis yang lain-lain ke atas. Kalau dia cuma buat 3 wave, 1, 2, 3, saya akan letakkan X di sini. Ataupun even, kalau dia break 1, 2, 3, cuma 3 dan level ini tidak mencecah 1.618 dan dia mula turun. Dan dekat sini kita nampak RSI dia jatuh ke bawah banyak. Dan ini adalah X yang ini. Kat sini. Itu je. Okey. Tapi kalau dia buat 5, kita kena lukis ke atas. Tak dapat nak lukis ke bawah. Itu yang 3535 Kimi ya. Dia jangan kejar yang pergi tengah mencanak ke atas. Macam Cat JPY tengah canak kata janganlah pergi tekan buy kat atas sana. Belajar untuk tak masuk masa harga tengah mahal. Kalau anda nak berniaga, anda tak ambil stok anda mahal kan? Sama. Sama konsep dalam trading. Okey, jadi ini adalah untuk mana pergi 5 saya? Untuk indeks kita masih lukis ke bawah, tapi mind you ini dah boleh ke atas ya. Tapi apa pun kita tunggu biar market tunjukkan. Kenapa? Ini adalah antara sebab dia. Ini adalah antara sebab dia. Ini adalah DAX ya. DAX hampir mencecah area equilibrium. Dah sampai ke tak? Hampir mencecah kawasan equilibrium. Saya nak tengok reaksi yang ini. Inilah connector dia kali. This one is the connector. Ini connector dia.
Kita sedang correcting, and one more. Ini connector, kawasan ni connector. Kalau dia habis, then kita anggap 1, 2 dan 3. Dan kita katakan ini, itu yang 3, 5, 7, 9, tu yang nombor-nombor tu. Okey. Kita ada DEX yang menghampiri kawasan resisten dia. Setakat ini 1, 2, 3. Boleh? Okey. DEX break 1618. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku, ada kemungkinan then everything is going up. Setakat ini belum. Setakat ini tak ada yang dekat chart membolehkan saya untuk lukis ke atas. Itu saja. Saya akan ikut Fibo level dahulu, di mana Fibo daripada yang besar, tak lengkap lagi. Itu je. Jadi tak dapat kepada apa yang ni. Kita kena tengok apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak ini menghampiri kawasan resisten. Kita ada incomplete sequence ke bawah. So saya ikut yang itu dahulu. Itu adalah untuk DEX dan juga indeks-indeks lain. Saya masih lukis ke bawah. Boleh trade tak ada. Kalau dia ke bawah, kita trade dia untuk long. Kalau dia break ke atas, then kita trade dia untuk long apabila berlaku correction. So index stand on the side dahulu. JP225 hampir nak break. Kalau ini break, then structure ini saya akan tukar dia kepada A, B dan C. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi B. Or something else. Ini jadi X. Jadi buat yang lebih besar. Maksudnya macam ni. X ni dah in progress dekat sini. Tu maksudnya. Jadi tak ada apa-apa. Nanti kalau break, then kita cuma tukarkan. Itu saja. UK 100 triangle nampaknya hampir break. Ini triangle dalam yang besar. Hampir nak break. So kalau RSI dia break, then ini dah lengkap 4. Ini dah lengkap 4. Hampir. Everything is there. Hampir menunjukkan dia nak break. So kalau RSI ni break je. Setakat ini tak ada. Momentum pun dah mula menunjukkan ke atas. Saya nak tengok apa yang jadi kat sini. Kalau ini jadi 3, macam mana kita tahu dia 3? Siti, kat sini buat sideway macam ni kan. Ini bukan B. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Dan kita kena lukis ke atas. USD chef inverse dengan Euro US dollar. USD chef memang inverse dengan Euro US dollar. Dekat time frame kecil. Dekat time frame kecil. Kalau tengok dekat trading view, saya belum update dia kali. Dekat trading view saya belum update. Saya update dia sekali sehari. Malam tadi saya update dia. Jadi kalau tengok malam tadi dengan pagi tadi, kalau tengok H1 dah berubah. Tapi kalau nak tengok sehari tu, tengoklah dekat daily. Saya tak update dia. Sekali sehari tak dapat. Saya nak update dekat MT5, saya nak update dekat trading view, memang tak sempat. Mungkin trading view tu saya tak dapat nak buat lepas ni. Sebab saya update cuma dekat MT5, jadi ikut sesi-sesi kita. Jadi saya cuma tunggu ini. Kalau ini buat snake sahaja, ini bukan B. Itu bukan B. Ini adalah 4 dekat sini. Kita akan jadikan A, B, C. 4 sini, pindah sini. Okey, ini jadi 1, 2. Maksudnya kalau itu jadi, yang lain-lain saya akan lukis ke atas juga. Semuanya dekat, betul-betul dekat border, dekat apa, dekat sama ada kita dah nampak structure dia ke atas ataupun dia nak reverse. DEX
nak masuk kawasan resistant, kita ada untuk apa, untuk FTSE ni UK 100 dah mula nak pecahkan dia punya segitiga. Kalau itu bukan segitiga, itu ke atas. Kenapa? Ni sebab dia. Tengok detail dia. Di time frame yang lebih kecil, struktur yang di belakang ni, struktur ini, struktur yang naik ni, saya boleh lukis 5. Ni maksud saya. Sebab itu saya jadikan dia triangle. Saya tak dapat nak lukis dia ke atas dan saya lukis dia sebagai triangle. Ada orang tanya kenapa? Saya cakap saya tak tahu. Sebab itu saya lukis triangle. Sebab saya lukis yang lain ke bawah. Ini saya dapat lukis 1, 2, 3, 4 dan 5. Betul? Tak apa, dah boleh lukis dah kali. Kat time frame besar correlate dengan hala 7 DXY. Anda tak dapat ambil satu-satu, tapi secara generalnya yes kali. USD chef kan dengan dollar index. Sebab basically you are talking about US dollar. Tapi sekali-kali dah boleh lukis kan. Don't worry, saya update dia masa ni sekali sehari. But kalau worst come to worst, saya update dia seminggu sekali. You will still see the general idea lah. Dapat general idea dia, okey dah. Faham tak maksud saya kat situ? Saya boleh lukis dia 5 wave kat situ. Kenapa ini penting? Azim ada tak Azim? Hakimi? Kalau ini betul adalah 5, dan ini 3, sini 1, 2, kita dalam 3 on 3. Ke atas, indeks ke atas. Setakat ini saya tak lukis macam tu lagi. Nampak triangle kat sini dah break? Hampir nak break? Faham Azim? Kat sini kita dah dapat kira 5. Sebab itu saya kena lukis dia sebagai triangle. Bukannya saja-saja. Yang lain kan saya lukis ke bawah. FTSE kita dah nampak 5. Tapi kita tak dapat lukis ke atas. Jadi kita tak nak lukis dia ke atas. Kita jadikanlah dia sebagai triangle. Itu sebab dia. Jadi ada yang tanya kenapa dia triangle kan. Ni sebab dia. Kalau tak, ini dah habis 4. Saya tak dapat habiskan FTSE 4 sebab yang lain-lain ada incomplete sequence. Itu sebab dia. Bukan saja-saja. Nampak The thing is, yang ini tadi di lower time frame, kita dah nampak dia 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita kena jadikan dia sebagai korektif. The only way 5 jadi korektif adalah W, X dan pecahan dalam dia A, B dan C, Y. Itu je cara dia. Jadi kalau saya jadikan ini 5, ini ke atas. Ini ke atas. A, B, C. Boleh A, B, C. Boleh jadi A, B dan C. Tapi better that one untuk kita tak lukis ke atas, kita jadikan dia W, X dan Y, B dan C ke bawah ni. Itu sebab dia. Kenapa ni terabur jadi tempat lain jadi? Itu sebab dia. Jadi saya tak dapat lukis dia ke atas lagi. But if FTSE kat sini break high, dia hampir break high ni. Dia hampir nak break high. FTSE break high, yang lain-lain kita lukis ke atas. Semua dah dekat-dekat. Everything dah dekat-dekat ni. Nampak? High ini. High yang ini. Dah dekat. Lukis lari ke atas lah pula. Pakai line. Okey. Jadi kalau ini break dan lain-lain, kita akan truncatekan yang lain. MT5 profile. Macam mana share? Kalau dapat share, saya share kali. MT5 profile.
Sebab kalau share dia tak nak keluar lukisan dia. Kalau keluar, saya share. Kalau tahu cara dia, saya share yang ini. Galih pergi cari cara. Kalau boleh share, saya share yang ini. Saya try investor password, dia tak pergi share. Kalau dia boleh share, saya share. Kalau boleh share, saya share. Kalau tahu cara dapat share dia punya lukisan ni, bagi tahu saya. Jadi bila saya lukis, anda punya ni pun lukis sekali. Tahu kalau ada cara, bagi tahu. Jadi kita tak adalah dekat TradingView. Lagi simple. FTSE dan yang lain ke atas dan gold pun tak jadi ke atas dan lanjut turun. Yes and no. Sebabnya ini wave 4 dengan 5. Sunbi, kalau ini wave 3, gold jatuh. Uploadkan MQL. Uploadkan MQL. Uploadkan MQL, no point. Kalau uploadkan MQL, saya yang pengsan. Kena upload satu-satu. H1, H4 macam kita buat dulu-dulu untuk TradingView kan. Saya yang pesan, saya tak nak buat benda tu. Kalau boleh anda, kalau ada satu cara di mana anda boleh akses chart saya dekat MT5 ni, bagi tahu saya. Bagi tahu step dia, step 1, step 2, step 3 apa nak buat. Ambil lah. Macam yang kita buat ke TradingView tu. Ambil. Kalau nak uploadkan MQL5, saya kena ambil satu-satu gambar dia. Baik, saya ambil gambar dia, hantar kepada grup. Lagi simple. Kan? Bila saya update satu, kena update satu. Saya nak, kalau saya update, dia keluar terus. Macam kita buat dekat TradingView tu. Waalaikumsalam, Aisyah. Kalau ada cara tu, dan bagi tahu saya. Macam yang kita buat dekat TradingView. Okey. Lagi simple kalau ada cara tu. I don't mind. I don't mind. Lagi simple. Saya pun simple kerja, anda pun simple kerja. Okey, ini adalah untuk fungsi. Fungsi hampir. Kalau ni break, dan kita akan tukar semua indeks ke atas. Kalau update gambar, baik saya update dekat grup terus satu-satu. Tapi saya yang pengsan lah. Okey. UJ pun masih, inilah yen punya kelemahan. We might see indeks sebenarnya dalam 3 of 3. Ini adalah 3 of 3. 3 of 3 untuk USD JPY. Bukan dolar punya kekuatan kan, dolar kelemahan. Betul tak? Nampak tak? Ini adalah 3 of 3 of 3. Faham? Ini US dollar kuat tak? US dollar dalam minit. Dalam time frame ini. Mana dolar? Ni. Euro US dollar. Ini naik ke atas. Kalau ada bagi tahu dekat Discord kali. Bagi tahu kat Discord. Bincang kat sana nanti. Saya okey je. Anda tahu saya macam mana. Anda nak bagi tahu saya macam mana nak buat? Ni ada. Jadi saya tak payah 2-3 tempat. Sekali saya 3 tempat, saya pengsan. 3 tempat saya buat lukisan semua ni. Yang satu tu 72 chart. Yang ini yang ini tak banyak. Cumanya saya tak biasa dengan platform dia lagi. Yang satu tu tak 72, tapi saya dah biasa. Dia lebih kurang macam ni juga. Jadi tak ada masalah. Saya buatkan satu, lepas tu saya copy semua. Lepas tu orang ambil. Untuk anda semua yang free, yang ini ambil. Bagi tahu dekat Discord Galih. Bincang kat Discord, tanya yang lain. Saya okey. Okey. Jadi Azim, nampak Azim dolar tak kuat. Tapi USD JPY ni
3 dalam 3 dalam 3. Apa maksud dia? Yen yang lemah. Kalau yen lemah dalam 3 dalam 3 dalam 3, indeks ni mungkin sedang buat wave apa? Mungkin sedang buat wave 3. Faham tak? Cumanya saya tengah tunggu more market data. Breakout ataupun FTSE tadi break. Ini break. Ini nampak wave 3 ni. Nampak? Ini wave 3. Dia marah saya lagi. Jangan. Saya tak nak pengsan sebab saya nak marah Sulbi. Faham? Nampak? Ini wave 3. Ini bukannya penghabisan untuk 5. Bukan. Tapi saya tak dapat lagi nak lukis dia sampailah level dia. Oh, something menunjukkan itu adalah berakhir. Setakat ini tak dapat. Jadi, kita tunggu technical punya ni level, technical punya indikator, dan yen pair menunjukkan bahawa indeks sepatutnya ke atas. Faham? Cuma saya tak dapat lukis dia dari sudut teknikal lagi Jadi don't short dia, jangan pergi short, tolong jangan pergi short dia. Pengsan, tak ada. Yen indeks tak ada butang short. Indeks tak ada butang short. Okey? Jadi ini adalah kelemahan untuk yen, bukannya kelemahan dolar. Dolar adalah sideway. Maksudnya pergerakan dolar kat sini semua pembetulan. Setakat ini, salah satu kena sideway. Kita ada sekiranya apa yang kita sebut awal tadi, di mana yen pair sedang dalam 1, 2, 3. Dalam wave 3, off 3, off 3. Yang ini pergi tak kembali Bukan. Tak ada. Kalau US dollar kuat, yen kuat, indeks akan pergi sideway kali. Salah satu kena sideway. Kalau ini is going on, indices kita sedang melihat sekiranya kita dah habis 1, 2, 3, 4, 1, 2 dan naik, ini wave 3. Faham tak? Ini wave 3. Kalau ada yang break, FTSE mana-mana yang break, itu wave 3. Faham Azim? Itu wave 3 dalam indeks, 3 dalam yen pair. Ini apa dinamik? Itu apa dinamik? Itu apa dinamik? Jelas kan? Dalam dua-dua keadaan, yen pair. Indeks tak ada set up technical. Kita ada yen, any pullback dalam yen, kita cari untuk long. Index dynamic. Clear kan? Dalam index dynamic, salah satu kena sideway. US dollar sideway. Salah satu kena sideway. Okey, itu dalam index dynamic. Anda akan dapati GBP AUD jatuh, Euro AUD jatuh, GBP NZD jatuh, gold. Kita lihat gold. Ini cuma, itu akan menyebabkan gold jatuh. Kalau itu berlaku. Kalau gold jatuh, then itu adalah confirmation untuk indeks dia. Kalau gold masih naik, tak. Ini belum. Ada kemungkinan 3 dalam 3 whenever this one start reacting. Ini start jatuh ke bawah. Ini mungkin adalah A, ini B, and one more high, C. Itu adalah indeks dinamik. 3 dalam 3.
Negatif yen. Itu yang saya ceritakan ni. Izzuddin. Asalkan anda tak pergi short yen pair, anda okey. Kita ada contohnya, kita ada CAT JPY yang dah break high di sini. CAT JPY dah break high di sini. Dah break high. Dua ni kita akan cari long. Ini dah break high. Kita ada satu lagi yang kita bincangkan petang tadi, iaitu kawan dia ni. Ini pun Chef JPY pun dah break higher high. So any pullback dia, anda pergi cari long. Negatif yen dinamik. So itu nama lain bagi indeks dinamik. Anda tak dapat kata, oh ini correction. Mana dapat? Tak dapat. Boleh? So, any 3 wave correction, kita akan cari untuk long. Data sudah keluar. Siapa? CPI. Oops. Saya conteng sampai skrin lain. Saya conteng. PPI jadi apa? PPI lemah. PPI 0.5. So itu menyokong kepada, biasanya inflation ni boleh menyokong kepada pasaran. Sebabnya harga barangan naik dan kos kepada pengguna perolehan syarikat makin naik, harga barang naik, harga dekat kilang naik, harga pengguna naik. Jadi itu akan menyokong kepada pasaran saham. Tetapi not now, dia turun tetapi saham melonjak sebab apa? Tapering tu tekanan kepada Fed untuk tekanan kepada polisi tak banyak. Inflasi tu okey. So itu kita nampak lah. Unemployment claim pun 263,000. Wow. Satu angka yang amat positif untuk pekerjaan. So two birds. Satu adalah kepada inflation tak terlalu naik. Kita ada data pekerjaan yang lebih positif. Itu menyokong kepada Fed untuk bertindak. Tetapi kita nampak Fed punya tindakan tapering tak terlalu agresif. Market dah tengok dia punya detail. So these are all positive news. So 3 wave pullback kat sini. Chef JPY, CAT JPY, kita akan cari untuk long. Wave 2 ni. Okey, itu adalah untuk ni. Yen pair yang lain, AUD JPY belum break high. So tak ada apa-apa, ini low, ini high, low, high, higher high untuk structure ini. Anda nak dia break, then anda ada 2 fractal, 2 time frame ada trend. Then kita trade. Macam CAT JPY, bukan AUD JPY. Arah dia ke atas. Kalau AUD JPY break atas ni, masih dalam satu structure yang sama, pullback dia kita trade. Sekarang ni tak ada. Okey. Ini ada. Then tunggu pullback dia, kita trade. Euro US dollar. Jadi US dollar sideways. Satu kena sideways. Dia tak dapat 3-3 dia pergi Satu kena sideways. Okey, ini mungkin dah memulakan B dia. Kita tengoklah apa jadi. Tak dapat. Kalau dia 3-3 trend, dia jadi satu line. Tak ada chart kita satu line. Jantung tak berjalan. EJ tak ada Aisyah. EJ, ingat tak sebab tu saya bagi tahu Aisyah itu kan, jangan pergi hold. Kita dah sampai 50% keluar, dia kena BE, jangan pergi masuk lagi. Saya harap Aisyah tak masuk EJ pun, EJ ni tak ada breakout Aisyah. Ini tak break. Ini break sini. Satu fractal, 2 fractal Aisyah
2 fraktal dan kita trade. Ingat, EJ dalam kawasan resistance. So, anytime 2 ni berlaku. Boleh trade tak 2 ni? Tak. Trade CAT JPY tadi. Jangan trade ini. Ini boleh jadi macam ni, Aisyah. Faham tak? Secara teknikal dia, ingat ada masanya second dimension berlaku kan, Aisyah? Ini boleh jadi macam ni. Faham, Aisyah? Jangan trade EJ. Don't trade EJ. Sebab kita tak confirmkan ini habis. Structure ini tak confirm habis. Selagi dia tak break atas, selagi itu kita tak confirm dia habis. Bandingkan dengan structure CAT JPY tadi. CAT JPY tadi, kita dapat confirmkan structure ini habis. Sebab ini dah break. Jadi ini habis. Itu maksudnya. Jadi pullback ini kita trade. Okay, CAT JPY. Ini momentum sequence. Momentum sequence. Ini momentum sequence. Lebih daripada 1618. Okey, lain daripada tu, ada apa-apa soalan? Trade yang lagging kepada kumpulan. Ini leading tadi. CAT JPY ni leading. Indices is going up. Saya tak lukis dia lagi ke atas Wong. Indices you don't touch it. Sebab technical dia belum ada yang menunjukkan dia habis correction. Cumanya don't short it. I don't know how many times saya dah bagi tahu tu. Jangan short index, dah jadi tasbih dah. If kita nampak we are in 3 of 3, ini akan pecut ke atas. Yap, tunggu dia correct. Bukan tunggu habis correction. Dia belum correction, Aisyah. Tunggu dia buat correction, wave 2 tu entry. Tu nanti saya letak dalam Outlook. Saya tak update 2 hari dah. Sebab duk sibuk. Bukan apa. Tadi baru siapa kongsikan kepada saya. Lukis-lukis ni lepas tu dia lari. Rupanya yang ini jangan pergi klikkan dia supaya dia tak berjalan. Lukis-lukis dia lari. Lukis-lukis dia lari. Ni. Bila masuk kepada time frame rendah kan. M15, H1. Lukis dia lari. Apa jadi? Ini rupanya. Jangan scroll. Thank you. Siapa tadi? Saya dah lupa dah. Kimi. Lukis dia lari je. Mau tak meradang seorang-seorang. Lama tak pakai MT5. Tu sebab dia. Lama tak pakai. Okay. So, untuk index don't. Sebab tak daripada sudut teknik setup kita tak ada lagi. Tetapi menunjukkan ini dah ke atas. Ini bukan B. Tapi nampak macam 3. Is in 1, 2, 3 some sort. So, don't touch it. H4 dah mula apa? H4 pula. H1 ni dah mula. Ni satu dia. Okey. Ini akan melakukan snake 1, 2. Ini nampak RSI dia paling tinggi kan. Akan pergi lebih tinggi. Kalau ini terus break, saya akan lukis dia sebagai 4 dah habis dan kita dalam wave 3. Okey, index don't touch it yet. Don't touch it yet. Belum. Ini dah break belum? Siapa? Ini dah break tak? Nak ni letak alert dia. Boleh letak alert. Tapi belum break lagi. Jadi biarlah. USD JPY tak ada lagi. Euro JPY tak ada lagi. Jadi yang ada setup. GJ tak break lagi. GJ pun dalam kawasan resistant. So we are expecting wave 2 untuk naik ke atas. Bukan saya, anda. Saya tak ada siapa-siapa kat XM. Saya tahu. Saya faham. Jadi anda semua adalah pelanggan. Kalau ramai yang minta, anda pun menggunakan volume yang cukup.
jumlah dagangan anda cukup, apa juga anda minta, insya-Allah broker dengar. Jadi bukan kerja saya, kerja anda bagi tahu. Galih, Kimi, Aisyah, Wong, saya cuma apa yang anda nak, saya cuba tunjukkan kepada anda. Apa platform yang disediakan oleh pihak broker, saya gunakan dia. Itu sahaja kerja saya. Saya tak dapat perintah ataupun bagi tahu, oi, dia orang nak ni. Tak. Bukan bab saya. Itu bab anda. Anda bagi tahu. Tolong anda bagi tahu, tolong saya, tolong anda. Faham? Oh, lama tak guna tolong saya, tolong anda. Tu iklan apa? Speech siapa? Saya pun tak ingat. Tolong saya, tolong anda. Buat petition. Habis petition siang malam, habis dah lah air tak ada ni. Okey, jadi sama juga. Jadi GJ kalau break, 2 kita trade. Yes, exactly Sunbi. Kalau you all semua banyak volume, cukup, ramai orang bagi tahu, then saya okey je. saya tunjuklah ya, dan inilah dia. Okey, sama GJ. Kalau GJ break 2 ni, anda boleh long. Aisyah, jangan pilih Kate JPY GJ semua sekali. Jangan. Itu demam. Satu saja. Jangan. Office kita kat sini tak ada orang kali. Office kita COVID-19. Anda buat petition ke, tunjuk pasal tak ada orang, guard ada lah kan. Kita semua kerja kat rumah sekarang ni. Jangan. Kita semua kat rumah. Okey, GJ faham Semua dekat-dekat ni, dekat-dekat. Kate JPY dah break, Chef JPY dah break AUD JPY tak ada jauh. Ni jauh sangat. Kalau boleh tak dia naik? Boleh. Ni nampak siapa tadi tanya Siti. Nak kira dia kan. Ni 1, 2. Kenapa kita letak 1 kat situ? Ini 1, ni 2. Ni kalau buat snake, ini adalah mungkin 3. Kalau ini buat snake, 1 ni akan turun pangkat. Faham tak? Digital demo. Faham tak? Faham tak maksud saya? Macam ni. Sekali lagi saya terangkan. Kalau kat sini, berakhir dengan divergence, dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kan, sini naik. Lepas tu dia berakhir dengan divergence. Lepas tu turun, dia berakhir macam ni. Lepas tu buat 2. Okey. 1 ni akan turun pangkat sini. Ini 1. Ini 2 merah, 3, 4, 5. Kalau ini breakout, 5, breakout. Ini 1, biru, pindah kat sini. 2 ni kita trade. Kalau dia breakout. Faham? 2 tu kita trade. 2 yang biru. Ni 2 biru. Ni 2 biru. 2 biru lah. Malas aku nak padam dia. Faham? Okey. Itu pemilihan fraktal. Itulah guna benda ni. Kalau sini buat snake, itu wave 3. Tak dapat 1 kan. Kalau sini snake, itu 3. Nampak macam mana anda memilih fraktal? Kalau sini snake, 1, 2, ni snake macam ni. Sini tak dapat 1. Situ 3. Jadi sini akan jadi 1 merah. Mana merah dia, Aisyah? Hilang merah dia. 1, 2, 1 ni, ini 3, ini 4. Kalau ini breakout 5, break 5, itu 1 biru. 2 biru, kita long. Itu je. Faham? Apa kaitan kenapa saya letakkan stokastik dengan RSI kat situ? Itu dah faham kan, Aisyah? Galih, dah tahu kan kenapa saya alih turun naik sekejap 1 kat situ, sekejap color lain. Itu sebabnya. Itu yang bawah tu.
Ni. Kalau sini jadi snake, itu wave 3. Momentum tinggi. Tapi kalau dia habis sini je 3, itu bukan 3 biru. Itu 3 merah. Dan ini akan jadi diagonal. Jadi tak dapatlah habis 1, 2, 3, 4, 5 tak break pun. Macam mana kita nak kata ini 5? Tak dapat. Dia tak break. Kena tukar time frame. Ni jelas tak jelas apa ni? Ini daily kan. Itulah maksud-maksud dia. Maksud-maksud benda ni. Formula untuk stokastik. Pergi cari apa formula dia. Price close lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Momentum. Tapi formula dia tak boleh lebih 100. Sebab itu dia menjala sekitar 100 yang kat sini. Momentum. Jadi apa wave yang ada momentum paling tinggi, Siti? Accumulation dekat higher, maksudnya price. Dia tak accumulate kali. Dia distribute. Tapi distribute makin naik. Formula stokastik tak dapat nak kira atas 100. Dia punya limitation 100. Jadi dia akan main kat situ je lah. Tu yang jadi snake. Maksudnya sideway lah. Dia tak dapat. Nombor atas dia 100 je. Dapat dia naik 98, 97, 98, 97, 99. Main kat situ je lah. Itulah reason kenapa snake berlaku. Jadi kita ada momentum yang tinggi dalam wave 3. Sebab itu snake dalam wave 3. Tengok dia punya formula. Dulunya saya tak guna stokastik. Dulu saya menggunakan AO. Tapi masa mula-mula saya belajar indikator, dulu kita orang tulis formula tau. Kita orang, dia tak, chart dulu tak ada indikator macam ni. Dulu tahun 99, dia tak ada. Kita kena buat indikator tu. Tapi kita buat dekat RSI lah, kita buat dekat daily lah kan. Jadi kita kena kira OHLC semalam, lepas tu kita lukiskan indikator dia. Dululah nak dapat chart live, boleh bayar. Bayar data dulu. Sekarang ni semua ada. Storch tak dapat extend. Dia tak dapat extend formula. Pergi cari apa formula Storch. Dia tak dapat pergi atas 100. Tak ada. Dia tak dapat atas 100. Tak ada. Tapi orang tanya saya jawab lah. Jangan pakai indikator benda-benda tu, Syah. Mengarut lah. Mengarut. Saya ada satu, nama macam ni. Nama program dia, nama platform dia ini. Okey. Ini platform terkini MetaQuotes. Dia ada indikator third party untuk EW. Tak payah pakai. Mengarut. Bayar $359. $329 diskaun sikit. Mengarut. Tak, Elliott Wave anda tak dapat guna indikator. Siapa-siapa yang claim, lepas tu tak ada dah. Sekejap je. Saya bagi tahu je. Saya dah guna benda ni bertahun. Tak ada. Jadi buang. Sama je. MACD sebab dia benda yang sama. Iaitu kepada MACD dengan RSI. MACD ni moving average convergence divergence. Basically dia sama je, Sunbi. Kalau nak guna MACD dengan RSI, dia benda sama, velocity. I would suggest tukar kepada RSI dengan stokastik sebab dia ada dua. Stokastik ni adalah velocity. Laju. Okey. Ini adalah momentum. Formula dia tak sama. Ini kita gunakan untuk tengok divergence dan habis structure. Momentum ni untuk melihat dia push, price to push.
itu momentum, itu stokastik. Yes. Saya tak guna Elliott Wave. Saya faham tak Syah? Saya gunakan Elliott Wave untuk tandakan market dynamic. Bukannya guna Elliott Wave. Tu beza dia. Elliott Wave ni ini boleh lukis ke bawah tau. Yang macam ni saya boleh lukis ke bawah kalau setakat Elliott Wave. Betul, saya boleh lukis ke bawah. Ini adalah A, ini B, ini C. 5 wave. Itu tak salah pun. So, tak payah buang duit. Saya bagi tahu, buang duit. Indikator untuk Elliott Wave, buang duit. Saya dah try macam-macam. Buang duit. Buang tenaga, buang duit. Direct saya beritahu. Okey, so movement yen pair menunjukkan bahawa indeks adalah ke atas. Saya akan tukar, tak banyak perubahan pun, indeks cuma tukar color je. Itu bermakna dolar akan lebih sideways. Elakkan untuk trade dolar dahulu, trade yen pair bila ada pullback. Tunggu indeks mana-mana yang break, 3 wave kita ikut balik. Kita sedang lihat shorter term H4 H1 index dynamic untuk semasa CAT JPY break, Chef JPY break dalam wave 3, off 3, off 3 sekarang. Nampak? Azim, dah tulis nota, banyak sangat nota Azim. Dah okey, kira 5-3 je Azim. 5-3 Fibo, 5-3 Fibo, 5-3 Fibo. Okey, yang saya guna ni Syah, ini adalah apa yang ada dekat ni. Saya baru saja download MT5 ni. Newbie. Saya guna ni je. Fibonacci retracement, Fibonacci expansion yang dekat sini. Okey Aisyah. I think jelas kan? Sama-sama. Apa tu 5-3? 5 lekuk dengan 3 lekuk. Soram fly. Tengok Apple. Kimi. Tengok Apple Kimi. Tengok Apple. Anda akan lihat Anda akan lihat Apple punya ni akan lagi seram. Kita akan tengok Apple malam ni akan lagi seram. Boleh Kimi? Ni belum buka market dah. Belum. Boleh Kimi? Ini akan jadi lebih seram. Kita akan ini kita tengoklah hari Isnin. Kita biarkan ni hari Isnin. Hari Isnin kita tengok. Saya biarkan kat situ. Biar dia kat situ. Ini tak buka market lagi. Boleh? Faham? Tak faham? Tak faham tak apa. Gap up dia. Cepat sangat tulis tu Aisyah. Gap, GAP. Gap up tu ikan. Gapi jadi. Okay, gold. Kalau macam tu, gold will find satu resistance and ke bawah. Tesla. Semua tu. Semua kawan-kawan dia. Tesla sebab apa? Sebab Bitcoin semua. Nama kat sini kena type awak. Kena type full ke? Tak ada ke? Ni. Mana Tesla saya? Kenapa dia tak keluar? Tesla. Ni. Tesla. Ni semua akan ini disebabkan oleh antara punca pendapatan dia adalah kepada kripto.
Okey, saya yang ni saya tak dapat nak bagi macam saya bagi currency, takutnya jadi nasihat pelaburan. Tapi boleh faham Okey. Ni kita biarkan kita tengok. Ada soalan kita dah cover macam-macam ni kejap apa lain? Cap JPY kita tunggu dah ada set up. Kita tunggu pullback untuk masuk. Ini takkan lari laju macam tu. Dia kena 1, 2, 3, 4, 5 apa lain? Mana? Minyak pullback minyak. Pullback minyak. Alah, minyak ni tak cukup cat dia. Cat dia sampai sini. Ini adalah wave 1. Sini wave 1. Bila dia buat 2, betulkan structure ini, minyak is along. Jangan pergi tengok minyak Belajar-belajar tengok benda lain. Belajar-belajar tengok benda ni. Faham? Kita dah sebut benda ni kan, Pian? Berapa kali sebut kan, Pian? Kita nak keluar kan? Berapa kali tadi? Kenapa dia tak dapat add? Kena add daripada tu. Mana pergi? Okey. Tengok benda macam ni. Cat dia sama. Sama dengan minyak tadi Tweet Elon. Unfollow dia kini. Unfollow dia. Ideally dia buat ke bawah tapi berpandukan harga minyak, indeks apa semua naik. Faham? Ni saya tandakan juga. Dah. Ini Isnin kita tengok dia, apa cerita dia. Belajar-belajar tengok lain-lain ni. Bukannya dekat MT4, MT5 tak ada. MT5 bukan tak ada benda ni. Kan? Jadi kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5, tu korek ke bawah. Kalau dia break high, saya akan cari untuk long. Faham? Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Break. 1, 2, 3. Saya akan cari long. Itu setup, bukannya signal bagi tahu saja. Okey. Dah pergi jauh kita melalut dah ni Ada soalan lain-lain instrumen? Gold, silver, gold stand on the side. Gold jangan pegang dia. Anda mungkin tengok gold kat sini. Kalau silap-silap, kalau indeks masih lagi pecut, ini boleh melakukan pergerakan ke bawah. Ini cuma disebabkan oleh US dollar. Ini boleh ke bawah. Bila US dollar start sideways balik, ini ke bawah. Itu gold. Tapi bukan untuk sell. Jangan sell gold. I won't be surprised sekiranya ini berlaku. Seperti kita ceritakan petang tadi. Ini adalah satu. Jadi pen besar lah pula. Ini adalah satu. Ini 2. 1, 2. Ini 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. I won't be surprised. Jaga-jaga sikit. Saya tak minat untuk gold sekarang. Saya tak minat. Sebelum tu pun dia ada fake out. Sini. So, jaga-jaga sikit dengan gold. So, gold boleh ke atas, boleh ke bawah. It's all sideways pada semasa. So, stand on the side untuk gold. Kalau suka nak kena libas atas bawah, baru semalam kita, Siti, siapa? Baru semalam kita sebut gold jaga-jaga, atas libas, bawah, atas bawah. Kena libas. Saya pukul berapa siapa mesej saya? Bang, gold nak ke mana bang? Saya sell. Gold tengah sideways. Baru semalam meninggal. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Baru semalam kita sebut kan. Gold tak ada.
jangan masuk dulu. Kalau masuk atas bawah. Dia mana-mana atas. Boleh bawah, boleh sekali kau. Sedih semalam. Tak apa. Jangan diulang. Belajar daripada dia. Baru semalam kita sebut kan. Semalam. Saya ingat lagi semalam kita sebut. Semalam. Bukan. Semalam ke hari Selasa? Semalam kita ada follow the bull show kan. Hari Selasa. Gold tak ke mana. Semalam pun ada sebut dalam follow the bull show. Jaga-jaga sikit dengan gold. Bukannya instrumen yang untuk ada trade pada waktu ni. Pricing macam ni, macam mana nak trade? Ini very, very messy price. Okay? Dah jauh. Kita sampai Tesla, Apple semua. Yen pair tunggu pullback kat JPY, Chef JPY. Pilih salah satu minyak kalau ada. ExxonMobil, Apple, indeks mungkin mungkin adalah trunket dan kita dah memulakan indeks ke atas. Jangan trade dia lagi, belum ada set up. Tunggu set up, tunggu confirm dia melakukan ke atas, dan kita trade indeks. Itu saja untuk malam ini. Kita dah jam 9 sebelum kita kena off malam ni. Jumpa lagi pada esok hari Jumaat. Sesi saya pada esok hari adalah pukul 6 sampai 8 ya. Galih, tolong bincangkan dekat Discord nanti mengenai kalau ada siapa-siapa yang tahu pasal macam mana saya boleh kongsikan chart macam yang kita buat sebelum ni tapi MT5. Kalau tahu bagi tahu saya okey je. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok 6 hingga 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.